Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang telah biasa berpuasa, maka bolehlah dia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah. Maksudnya daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah melihatnya, yakni anak bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya, yakni anak bulan Syawal, maka berbukalah ataupun berayalah. Dan jika sekiranya kegelapan ataupun terlindung kepada kamu, maka hitungkanlah, yakni cukupkan 30 daripada setiap bulan Ramadan ataupun daripada bulan Syaban ataupun daripada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita langkah sikit daripada hadis-hadis puasa, hadis-hadis sembahyang yang biasa kita baca. Kita baca hadis yang berkait dengan fiqh puasa berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada kitab Umdatul Ahkam yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ataupun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di mana puasa satu syariat besar Islam dinamakan as-siyam. As-siyam dari segi bahasa Arab dengan makna menahan diri daripada sesuatu. Pada syarak ialah menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, dengan niatnya bermula daripada munculnya waktu fajar sehinggalah tenggelamnya matahari, kerana menunaikan ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sabit
untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat 183 sehinggalah seterusnya daripada suratul Baqarah. Iaitulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu. Semoga kamu bertakwa. Ayat ini jelas bahawa puasa adalah satu ibadat yang tua, lama, setua manusia, selama kewujudan manusia. Bahkan di antara ibadat awal apabila Adam alaihi salam yang katanya sekejap di syurga. Nabi Adam katanya antara waktu asar dengan maghrib je duduk di syurga, dicipta di syurga dan duduk sekejap. Tiba-tiba Allah perintahkan dia supaya berpuasa. Puasa cara masing-masing lah. Puasa ketika itu imsak, menahan diri. Menahan diri daripada mendekati satu pohon. Ini puasa lah orang panggil. Macam kita learning, orang panggil puasa. Puasa kita makan, minum dan juga bersetubuh. Hak lain tidak dihalang. Jalan pasar boleh belaka lah, niaga, berurusan musafir, tak ada masalah. Adam dulu dilarang daripada mendekati satu pohon. Pohon lain boleh dekat belaka. Itu pun orang panggil imsak, menahan diri. Dan demikianlah bagi setiap umat. Dalam Quran menyebut, wa kadzalika ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bagi setiap umat itu syariat dan cara tersendirinya. Puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahulah, iaitulah menahan diri daripada makan, minum dan bersubuh dan segala yang membatalkan puasa. Sejak daripada munculnya waktu fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Puasa sesuatu yang dihajati oleh manusia, sebagaimana berhajatnya kita kepada makan. Kita kata kita berhajat kepada makan, maka kita juga berhajat kepada puasa lah. Jadi kalau kita tanya sejak bila manusia berpuasa, sejak mereka kena makan. Sebabnya puasa ini ialah menahan diri daripada makan. Dan kesihatan manusia sebagaimana pada makan, juga kesihatan manusia pada puasa lah. Ini logik orang panggil. Ini mahanya Islam, hidayah yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah puasa ini dihajati oleh semua manusia dan setiap umat. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dia difardukan di bulan Ramadan. Sabit dengan Quran juga. Ayat-ayat rentetan daripada suratul Baqarah 173, 174, 175. Tuhan sebut ayyamam ma'dudat. Puasa hanyalah hari-hari yang berbilang. Kita ni tunggu bulan Ramadan, puas tunggu orang kata. Tapi bila mari sekejap je berlalu lah. Bila dia mari dah lama, tiba-tiba raya. Bahasa Quran menyebut ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Tuhan sebut apakah dia ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tidak banyak ini. Tuhan menafsirkan sendiri. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Iaitulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka akhirnya puasa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempohnya sebulan, iaitulah di bulan Ramadan.
Dia menjadi rukun Islam yang besar, yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa shaumi Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab, daripada anaknya Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar. Hadis rukun orang panggil, hadis rukun Islam. Dan di mana maka jadilah puasa kita ni satu rukun Islam. Rukun yang lain daripada sebelumnya lah, lain daripada syahadah, lain daripada sembahyang, mari pula puasa. Jadi ni orang panggil keindahan dan kecantikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita sembahyang lah, kita ingat sembahyang ni segala-gala dah agama. Rupanya ada satu lagi agama lah, nama dia puasa. Puasa ni nak tengok, nak banding dia dengan sembahyang, kita tak jumpa carilah lain. Tapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana, menjadikan sembahyang dengan aturannya, dengan panduannya tersendiri. Dan di sana ada puasa, cara dia lain, walaupun mencapai tujuan yang sama, iaitulah ibadah kepada Allah. Makin dekat kepada Allah, makin bertambah iman, mengampunkan dosa, mengangkatkan darjat, sama dengan ibadat-ibadat lain lah. Tapi kepelbagaian dan juga aneka seni ibadat Islam, yang kebetulannya sesuai dengan naluri dan kehendak manusia lah. Manusia kalau buat satu kerja tak berhenti-berhenti ni, kerja sama je, kerja tak bertukar, dia cepat bosan. Ni orang tahulah naluri manusia. Kerja pun kena tukar. Cikgu walaupun cikgu pun, walaupun kerja tula orang kata, tapi kena tukar tempat kerja kadang-kadang. Pasal bukan tak bagus, bukan tidak boleh melaksanakan tugas, tapi tak boleh jenis orang duduk setempat ni jadi beku orang kata. Dia sendiri tidak produktif. Jadi kena tukar tempat. Kalau boleh tukar kerja lain-lain, kau lah suka orang panggil. Manusia itulah orang panggil. Kita bak makan pun tukar-tukar. Kalau makan nasi lemak semua pagi, pun bosan. Cari macam-macam kuih lain. Itu orang panggil naluri manusia dah. Tiba-tiba ibadat manusia Allah Ta'ala memahami manusia, mendatangkan satu ibadat yang lain daripada rukun yang pertama, orang panggil sembahyang, ataupun rukun kedua lah sembahyangnya, rukun pertama syahadah. Di mana jika sekiranya sembahyang adalah penghulu segala kelakuan, orang panggil af'al, a'mal, kelakuan, maka puasa adalah penghulu kepada turuk, iaitulah meninggalkan. Puasa nak kata amal, bukan amal, dia tak buat benda satu pun, tetapi dia meninggalkan. Maka lengkaplah Islam. Kerana Islam ini iaitulah ityanul awamir wa tarkul manahi, mendatangi perkara yang diperintahkan dan meninggal perkara yang dilarang, melaksanakan tugasan dan meninggalkan cegahan. Melakukan tugasan, penghulunya orang panggil sembahyang. Sembahyang memang kita buat sesuatu lah, 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi puasa tak buat benda-benda. Duduk saja je. Makanan ada tak mau makan, air ada tak mau minum, bini ada tidak menyentuh, tidak bersetubuh. Maka ni orang panggil puasa lah, orang panggil penghulu kepada turuk, perkara yang ditinggalkan. Dan dia mendidik satu perkara yang sangat besar dalam kepribadian manusia secara umumnya, kepribadian Islam secara khususnya, iaitulah orang panggil sabar. Sebab itulah puasa ni pahala dia pahala sabar. Dalam hadis disebut wa kullu amali bani adam lah,
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam milik anak Adam, kecuali puasa. Puasa milik aku, milik Allah, dan aku sahaja yang tahu menilainya, memberi balas kepadanya. Pahala sabar Tuhan sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya dibalas orang yang sabar tanpa hitung. Maka sebab itulah selalu ditafsirkan sabar dalam Quran dengan makna puasa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Dan sebenarnya sembahyang ini sesuatu yang berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Apa maksud sabar di sini? Ulama kita menafsirkannya dengan puasa. Kita nak minta tolong berdoa secara mustajab, dekat untuk diterima, antaranya ialah dengan puasa hari itu. Seperti orang yang berhajat untuk sembahyang istisqa contohnya. Hujan tak turun-turun, nak minta turun hujan. Maka adabnya kita puasa hari itu. Kemudian kita sembahyang istisqa dia panggil. Demikianlah hajat-hajat kita. Kalau kita nak molek sekalinya ialah kita puasa hari itu. Kemudian kita sembahyang dan minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa antara kelebihannya ialah seperti kelebihan sembahyang malam. Iaitulah antaranya disambut doa. Yang disebut oleh Nabi SAW, salasun la yuraddu da'watuhum. 3 jenis manusia yang tidak ditolak doanya. Antaranya as-saimu hatta yuftir, orang puasa sehinggalah dia berbuka. Sabar ada 3 jenis lah. Sabar mematuhi perintah Allah, sabar daripada mendatangi maksiat, sabar dengan qada dan takdir Tuhan. Dan kebetulan 3 ini ada pada puasa. Puasa ni orang panggil kemuncak sabar. Dia adalah sabar di atas ketaatan kerana perintah Tuhan, supaya kita meninggalkan perkara yang dilarang ketika puasa. Dan dia adalah sabar daripada maksiat, kerana puasa bukan larang daripada makan minum saja, bahkan pandangan yang haram, percakapan yang haram, mendengar yang haram, segala kelakuan-kelakuan yang haram ditinggalkan. Tak ada makna orang yang melakukan maksiat semasa puasanya, kerana dia meninggalkan perkara yang halal. Makan halal, minum halal, perempuan halal. Tiba-tiba dia tidak sabar dengan melakukan perkara yang benar-benar dilarang. Maka tak ada makna puasa orang panggil. Puasa yang tidak ada bahagian daripada orang yang berpuasa melainkan lapar dan dahaga. Kemudian sabar juga dengan ketentuan Tuhan. Ini pun satu takdir orang panggil. Qadar dini. Takdir ni ada 2 lah. Takdir kaum, takdir alam semesta, yang melibatkan malapetaka dan sebagainya. Ataupun takdir syarak. Syarak juga adalah takdir lah, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sesuatu yang hebatlah apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat yang tak ada riak. Puasalah amalan yang milik Allah semata-mata. Dalam hadis yang kita baca tadi, hadis kursi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amalan anak Adam miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku. Puasa orang panggil ibadat tak ada riak. Tak ada ruang untuk kita riak lah. Sebab tak nak tunjuk ke orang tak tahu kita puasa. Dan puasa ni pula boleh tipu sekejap-sekejap je orang kata. Masuk jambang minum air seteguk. Dak puasa dah. Tapi orang puasa, walaupun tempat sunyi, walaupun mudah sangat berbuka, dia tidak berbuka. Dia jaga walaupun setitik air, walaupun seketul makanan, kerana Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia orang panggil sebesar-besar amanah yang ditunaikan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi puasa bukan sahaja ibadat, bukan sahaja kepribadian, bukan sahaja iman, bukan sahaja keampunan, bukan sahaja pahala yang melimpah ruah, tetapi puasa juga akhirnya kemasyarakatan. Satu ibadat yang difardukan, disyariatkan pada tahun 2 Hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di peringkat Madinah. Peringkat Madinah ni orang panggil peringkat bernegara dan bermasyarakatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ramainya orang yang susah di kalangan muhajirin, yang tidak ada kerja, yang tak ada tempat tinggal, yang tak ada makanan, yang kesusahan, dan Ansar pula yang terpaksa menerima sahabat-sahabat muhajirin. Dulu pun mereka susah dah, tiba-tiba terima orang susah pula, susah di atas susah. Maka diajar kepada mereka satu ibadat yang mendatangkan kekayaan dan juga kesenangan walaupun dalam susah lah. Yang orang panggil puasa. Puasa ni semua jadi senang belaka, semua jadi bahagia belaka lah. Iaitulah apabila orang miskin merasai bahawa dia mendapat sentuhan orang-orang yang kaya, dan orang kaya mula simpati kepada orang miskin, dengan sebab dia merasai kelaparan yang dirasai oleh orang miskin. Maka dia ada semangat kemasyarakatan lah. Dan ini satu didikan yang tak ada kebetulannya lah. Agama lain tak ada obat ni. Terkejut orang kata bangsa-bangsa, terkejut tamadun-tamadun melihat bagaimana Islam membina bangsa, membina etika kemasyarakatan yang sangat luar biasa, yang akhirnya melahirkan akhlak yang sangat mulia, yang melahirkan Ansar, yang melahirkan Muhajirin, yang Tuhan sebut walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Tengoklah, Tuhan kata tengok semula, semak sejarah lipatan yang dibuktikan, lipatan sejarah yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang mempersiapkan rumah, mempersiapkan tanah, mempersiapkan tempat tinggal, dan juga mempersiapkan iman sebelumnya kepada sahabat-sahabat muhajirin. Mereka melebihkan kawan yang datang berkunjung ke kampung mereka, walaupun dalam perkara yang mereka ada kepentingan. Dan sesiapa yang dipelihara Allah daripada sifat bakhil, Tuhan kata, maka mereka lah ahli-ahli syurga. Faulaika humul muflihun, orang yang berjaya. Jaya ni syurga. Jadi puasa sama dengan sembahyang. Sembahyang hayya alal falah, mari masuk syurga belaka, tamat-tamat syurga dunia dan akhirat sebenarnya. Dan juga puasa pun jenis itu jugalah, syurga. Syurga dunia dan syurga akhirat. Syurga dunia ni orang panggil tak ada rasa dengki, tak ada rasa hasad, tak ada rasa benci, hilang permusuhan, hilang rasa tidak baik, perasaan tidak baik kepada kejiranan, kepada persahabatan, kepada kemanusiaan. Maka ni ahli syurga orang panggil lah, syurga dunia yang dibentuk oleh Nabi SAW, yang dibina oleh Islam, yang tidak ada manusia lain yang mampu untuk membina syurga inilah. Agama lain tipu belaka. Sebagaimana berakhir dengan neraka, akhirat mereka sebenarnya telah bermula dengan neraka dunia lah. Neraka dunia iaitulah permusuhan, iaitulah dengki, iaitulah pandang rendah, pandang hina, dan tidak merasai kesusahan orang. Ini orang panggil neraka dunia. Syurga dunia ialah persaudaraan. Persaudaraan yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW apabila berlakunya hijrah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, awal-awal hijrah ini yang dibina oleh Nabi SAW, yang paling teruji jiwa sahabatnya ialah
perasaan bersaudara, melebihkan sahabat di atas diri sendiri. Sesuatu yang sangat hebatlah. Yang disebut ulama bahawa persaudaraan bermula daripada salamatus sadri, bermula daripada lapang hati, bersih hati daripada segala rasa tidak baik kepada kawan-kawan, dan dia berakhir dengan ishar, iaitulah melebihkan sahabat-sahabat daripada kita sendiri. Didikannya banyak, dia mari daripada sembahyang, tapi yang nampaknya ialah daripada puasa. Apabila orang kaya pun terpaksa berlapar. Dan puasa ni sebenarnya orang panggil tanda keadilan dan kesamarataan Islam. Adalah dan musawah dipanggil. Keadilan Islam dan juga samarata Islam. Puasa kena belakalah. Ini tak ada dalam agama lain lah. Tak ada dalam undang-undang lain. Undang-undang lain kadang-kadang orang tertentu je susah. Nama je orang kata merakyatkan. Nama je orang kata turun ke bawah, turun padang, sama rata. Tapi hakikatnya orang tertentu yang terdera. Islam tidaklah. Puasa kena belaka. Puasa raja dengan puasa rakyat jelata sama. Puasa orang miskin dengan puasa orang kaya sama. Puasa orang berada, orang berpangkat, orang berpengaruh. Puasa orang tak ada pengikut, tak ada pangkat, sama belaka. Kena belaka puasa sebagaimana ibadat-ibadat Islam yang lain. Dan apatah lagi, puasa ini orang panggil menyekat satu keupayaan manusia yang sangat jahat, iaitulah untuk menjadi tauruk. Manusia ni cepat sungguh jadi tauruk lah. Quran kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia ni cepat melampau. Cepat nak jadi macam Firaun itulah. Yang Quran sebut, inna fir'auna ala fil ard izhab ila fir'auna innahu tagha izhaba ila fir'auna innahu tagha. Firaun ni tauruk. Tauruk maknanya melampau. Mari mana perasaan melampau ini? Perasaan sombong, ego, orang kata gelap pandangan kepada kesusahan orang, kepada kemiskinan orang, kepada perasaan orang lain, sehingga akhirnya melakukan kezaliman, melakukan penindasan, meninggi diri di atas muka bumi. Tuhan kata mari daripada ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia kenyang, apabila dia rasa sedap duduk, apabila dia rasa kaya, apabila dia ada makanan banyak, minuman sedap-sedap, perempuan, rumah, ada kemewahannya, ada kerajaannya, manusia yang asalnya tak ada milik apa-apa, yang keluar daripada muka bumi, tak ada baju, tak ada makanan, tak ada apalah, tidak memiliki apa-apa, tapi sedikit kekayaan cukup untuk dia jadi sombong, sedikit kuasa cukup untuk dia jadi sombong, sedikit pengaruh cukup untuk dia meninggi diri. Jadi dikawal dengan puasa. Puasa mengawal. Ini didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kepada pembesar-pembesar. Seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kerajaan kepadanya, dia mendidik dirinya, Allah Taala mendidik Daud supaya berpuasa. Nabi Daud disebut dalam Sahih Bukhari, wa khairus siyami siyami Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Dia berpuasa sehari dan dia berbuka sehari. Kita ni pun itu ibadat Daud lah. Kita Ramadan jangan buat gitu. Buka sehari, puasa sehari, ini ibadat zaman dulu. Orang panggil syariat umat terdahulu. Puasa cara dia lah, puasa setahun, puasa seumur hidup. Tapi buka sehari, puasa sehari. Sebab itulah puasa ni orang panggil melahirkan Daud. Puasa ni ibadat isti'la. Puasa, orang kata susah puasa, miskin puasa. Puasa kaya orang panggil. Puasa ialah Daud alaihi salam. Makanan ada, minuman ada. Ini orang kaya lah. Orang kaya, makanan ada, minuman ada, tapi tak makan. Tapi tak minum.
Ini orang panggil orang kaya lah. Pasal tidak berhajat. Orang kata tidak memerlukan makanan lebih sepoh. Pasal tu orang tak mau makan. Tu orang rasa lebih. Itu Daud alaihissalam. Dan kita pun bulan puasa pakat jadi Daud belaka. Daud simbol kepada kepribadian Islam paling unggul lah. Iaitulah seorang yang kuat hubungannya dengan Allah. Di malam hari, di waktu semayanya, di waktu wiridnya, dengan kitab zaburnya. Dan dia juga seorang yang mujahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan mukjizat wa aladna lahul hadid. Kami lembutkan kepadanya besi. Besi jadi lembut. Tujuan lembutnya bukan buat bangunan dak. Dia buat baju besi. Dia buat pedang. Dia buat penyangga. Dialah orang pertama teknologi besi untuk peperangan inilah. Jadi dia orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan dialah dulunya yang membebaskan kota Filastin, membuka Baitul Maqdis. Apabila dia membunuh wa qatala Dawudu Jaluta fa'atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Daud yang boleh bunuh Jalut. Daud ni dengan ibadat puasa, dia jadi gagah. Akhirnya orang lain tak mampu nak mengalahkan Jalut. Daud dipenggal kepala Daud Jalut. Lalu Tuhan kurniakan kepadanya kerajaan Bani Israel diberi serah kepada Daud. Sedangkan Daud dia asal orang biasa. Terdidik dengan puasa, jadi gagah, jadi perkasa, jadi berani, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wa atahu Allahul mulk. Orang puasa dapat kerajaan. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah, dan kebijaksanaan, kenabian. Kita tak jadi nabi pun orang kata ada ilmu pengetahuan. Puasa memang cerdik sungguh. Dari segi psikologi kesihatan pun orang tahu. Puasa ni memang cerdik. Selama ni tenaga banyak puasa ke perut je, akhirnya puasa minda kita supaya jadi cerdik. Apatah lagi cerdik kita ialah dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Puasa ilmu dia Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Musim kita kosongkan perut dan kita penuhkan hati dada minda kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Quran kata wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Tuhan ajar kepadanya banyak benda. Hadis yang kita baca ni kisah sebelum puasa lah. Ini kisah Sya'ban. Iaitulah satu kemudahan lagi lah, satu kecanaan riayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang puasa. Kita dengar puasa ni nampak macam bekeng Tuhan kita lah. Macam sombong Tuhan kita, perintah ikut nak perintah. Orang kata mentang-mentang dia Tuhan, mentang-mentang dia berkuasa, mentang-mentang biyadihil mulk, di tangannya kerajaan, biyadihil amru, biyadihil nahyu, di tangannya perintah, dilarang, di tangannya larangan, maka dia suruh kita. Akhirnya suruh puasa, suruh mayang boleh tahan lagi, ni suruh puasa, tak makan. Tidak. Jawabnya dia tetap dengan perintah asal, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim, yang memulakan syariat dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puasa antara bukti penyayang Tuhan lah. Pelik sungguh. Puasa ni dah suruh lagi. Datang sebelumnya macam-macam keringanan. Ayat tadi pun Tuhan kata ayyaman ma'dudat. Puasa ni kena ingat dak lama Tuhan kata. Baru nak suruh ni dak suruh lagi, tapi royak dah dak lama. Faman kana minkum maridan. Orang sakit dah payah puasa. Aw ala safarin, di atas musafir, tak payah puasa. Dia boleh ganti dengan hari lain, hari senang, hari sihat, hari mudah, hari duk kampung. Dia yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan mahu untuk kamu kemudahan, Tuhan tidak mahu untuk kamu kepayahan. Sebab ni ada orang, ada aliran dan ada pegangan yang berpegang bahawa
Kalau susah baru agama orang panggil. Ada orang tak minat puasa. Ada orang kata neleh haliu bila puasa ni lah. Sebabnya, hak sama dah. Perangai dia suka menyusahkan. Bagi dia susah adalah agama. Tidak. Puasa tidak termasuk dalam kesusahan. Tidak termasuk dalam al-usr, kepayahan. Kalau kepayahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat syariat ialah ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tidak pernah jadikan dalam agama sebarang haraj. Haraj ni masyakkah, kesusahan yang mengganggu kehidupan kita, yang mengganggu kesihatan kita, yang mengundang kesulitan kepada hidup. Tidak sekali-kali. Puasa bukan jenis itulah. Kalau orang mahu jadikan puasa sebagai kesusahan, jawabnya jangan puasa. Ataupun puasa dia tak betul. Ada sesuatu yang tidak betul padanya. Kerana puasa kita adalah as-siratal mustaqim. Jalan lurus. Jalan lurus ini iaitulah jalan tengah di antara dua. Di antara ghairil maghdubi alaihim. Jalan Yahudi. Yang ada ilmu tiba-tiba tidak melaksanakan. Orang puasa ni orang panggil, orang tak puasa lah. Tahu puasa wajib tak puasa. Ni orang panggil Yahudi. Berhalah untuk tidak puasa. Ataupun dhalin. Dhalin ni puak-puak Nasara. Orang suruh puasa sehari, dia puasa 2 hari. Orang puasa sebulan, dia puasa 2 bulan. Berlebih-lebih pula. Ini pun tidak disukai. Puasa umat Muhammad SAW tengah-tengah. Di antara puasa Yahudi. Ataupun tak puasa lah. Yahudi tak puasa. Dia cari halah. Orang puasa, Allah Ta'ala suruh petah puasa sebulan, dia pergi puasa sehari. Asyura je puasa. Ataupun hari-hari tertentu lah dia pilih sendiri. Sehari dalam setahun dia puasa. Nasara pula orang suruh puasa sebulan, dia pergi tambah 2 bulan. Rasa dah sedap sebulan. Rasa dah gagah. Rasa komang lah sebulan. Biar 2 bulan gagah kan. Tidak. Kita puasa, orang panggil puasa takwa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Apa makna supaya kamu bertakwa? Takwa maksudnya, antaranya ulama kita menyebut ay yajidakallahu haitsu amarak wa yaftaqida haitsu nahak. Tuhan bertemu denganmu di tempat yang dia suruh, dan Tuhan hilangmu di tempat yang dia larang. Bila Tuhan suruh, adalah kita. Bila Tuhan tak suruh, kita tak ada. Ini orang panggil takwa. Hak tidak bertakwa ialah apabila Tuhan suruh, kita tak ada. Apabila Tuhan tak suruh, kita ada pula. Ada orang jenis itu. Tak ada suruh, dia buat dah. Tak betul. Dari segi syarak, tak betul. Ini hadis yang pertama kita tengok. Quran pun mula dengan rukhsah, mula dengan keringanan, mula dengan kemudahan, mula dengan al-yusru wa raf'ul haraj. Mudah dan mengangkat segala kesusahan. Hadis pun gitu juga. Hadis pertama yang kita baca, inilah hadisnya. Kita buka Umdatul Ahkam, inilah. Kita buka Bulughul Maram, hadis seumpama inilah. Iaitulah hadis sehari ataupun 2 hari sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Ada orang puasa awal. Orang dah isytihar lagi puasa, dia puasa dah. Kononnya dia gagah lah. Dia tak tahu orang lain pun gagah juga. Tapi dia ingat dia seorang gagah. Orang dah nak isytihar lagi puasa, dia puasa dah. Ni kau orang gagah lah kononnya. Tapi gagah pun macam orang belum berlari lah. Belum berlari, orang dah tembok lagi. Dia berlari dah. Jawabnya orang ni kadang-kadang tak gerak. Kaisar penamak tinggal dia orang. Pasal dia berlari dah. Masuk stadion tu berlari dah. Tak apa kat garisan mula lagi dia berlari dah. Ni tak gerak biasa. Gang tinju kita juga, orang main tinju. Masuk gelanggang tu nak gocah dah. Habis orang dia tumbuk, ngadir dia tumbuk orang. Ni biasa kalah. Dah lama. Orang bila berlawan sungguh dah gerak dah dia. Pasal lebih sangatlah. Jadi ada orang puasa awal daripada orang. Ni jarang-jarang berlaku. Tapi Nabi sebut dengan sabdaannya. Menunjukkan bahawa puasa sebenarnya bukan deraan. Bukan nak suruh penat.
Puasa adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan puasa dengan perintah Tuhan. Sebagaimana kita berbuka dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tuhan suruh puasa, puasa. Tuhan suruh berhenti puasa, kena berhenti. Jangan awak nebeng lah. Hari raya nak puasa lagi. Dia kata gagah lagi. Puasa lagi lah, dia kata. Tak ada ketakwaan orang panggil. Waktu puasa dia sendirilah. Puasa agama dia sendiri. Bukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah dia sendiri. Bukan sunnah Nabi SAW. Jadi hadis pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi SAW, la taqaddamu Ramadhan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kamu dahului Ramadan untuk berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan dah. Sehari ataupun 2 hari sebelum. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang dah biasa puasa, maka dia boleh teruskan puasa yang telah menjadi kebiasaannya. Hadis ni comel lah. Rupanya kita ingat hadis pertama suruh puasa selalu. Hadis pertama ialah larang berpuasa, larangan berpuasa. Iaitulah berpuasa di hujung Syaban dengan niat Ramadan. Dia panggil puasa ihtiyat. Ihtiyat ni molek. Tapi bila buat dah, bila datang perintah, itu ihtiyat. Sebelum datang perintah, tak ada ihtiyat. Orang panggil bid'ah. Reka-reka, memandai-mandai. Buat-buat, apa panggil ihdas ataupun ibtidak. Buat benda baru dalam agama yang tidak diperintahkan. Dia niat puasa Ramadan dah. Orang kata apa ni anak bulan tak ngitar lagi. Dia puasa selalu dah, dia kata. Ataupun orang kata anak bulan tak nampak. Apa kan boleh jadi nampak kan? Dia pun pakai puasa selalu. Jawabnya tidak dibolehkan. Hadis ini ada ulama yang menghukumnya haram. Mazhab kita Syafi'i makruh yang sungguh-sungguh. Kerana mari daripada sabda Nabi SAW. Dan kebetulan hadis inilah orang panggil hadis yang paling sahih dalam bab inilah. Kita dalam mazhab Syafi'i ini ada satu hadis yang masyhur. Iaitulah hadis idzam tasafa sya'banu fala tasum. Apabila Sya'ban dah sampai separuh, masuk nisfu Sya'ban, maka jangan lagi kamu berpuasa. Apa maksud hadis ini? Hadis ini dipakai oleh mazhab kita Syafi'i lah. Sebahagian daripada pendapatnya. Mazhab lain semua tak pakai hadis ni. Menganggap hadis ni mansukh. Hadis ni sebenarnya yang kuatnya dia dinasahkan. Dinasahkan dengan hadis kita ni. Sebabnya kalau betul lah dilarang puasa bila masuk 15, jawabnya itulah puasa yang paling panjang sekali yang diharamkan lah. Sebab kita baca puasa makruh, puasa haram ni pendek je. Puasa haram yang disepakati betul hanyalah 2. Iaitulah puasa 2 hari raya. Kemudian yang jumhurnya tambah lagi 3. Iaitulah hari tasyrik yang 3. 11, 12 dan 13. Daripada bulan Zulhijjah. Hal lain tak ada. Kalaulah ada puasa yang dilarang mula daripada 15 ni panjang sangat orang panggil. Sedangkan sifat syariatnya membuka ruang lah. Macam sembahyang juga. Sembahyang jarang diharamkan. Sekejap aje. Diharamkan selepas subuh sehinggalah terbit matahari. Ketika matahari betul-betul tegak. Lepas asar sehinggalah garik. Itu je yang diharamkan. Sikit. Puasa pun jangan banyak-banyak sangatlah. Pintu Tuhan luas. Sifat rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kalau kita larang banyak-banyak sangat, orang panggil tak comel lah. Apatah lagi, hadis itu tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis itu dipertikaikan ulama. Ada ulama yang mengatakan dia hasan, ada ulama yang mengatakan dia dhaif. Jadi hadis yang orang kata ulama kita masih lagi tidak sepakat menerimanya. Dia dalam kumpulan makbul, hadis yang diterima ataupun tidak. Adapun hadis kita ni memang hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis ni nampak sangat bertentangan dengan hadis idzam tasafa sya'banu fala tasumu. Jadi apabila berlakunya, orang panggil ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu yang bincang tentang hadis-hadis yang bercanggah. Hadis tu kata bila masuk 15 tak boleh puasa dah. Hadis ni kata tak.
sehari ataupun 2 hari sebelum, itu barulah tak boleh. Jadi itu bertentangan. Sedangkan hadis ni lebih sahihnya. Tarjih sebelum daripada tarjih lain-lain ialah tarjih naqal dia panggil. Tarjih dari segi riwayat. Riwayat ini lebih kuatlah. Jadi mazhab kita Syafi'i pun inilah sebenarnya yang kuat. Tidak dilarang puasa selepas nisfu Syaban. Yang dilarangnya ialah sehari ataupun 2 hari sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Itu pun apabila berlaku dengan niat ihtiyat. Berlaku dengan niat Ramadan dah. Boleh jadi Ramadan, dia bimbang. Masuk Ramadan lah, lalu dia puasa. Kita ingat jeruh puasa ni. Inilah orang kata, kalau kita lah jadi Nabi, kita tak kata lagu ni. Kita kata molek lah puasa. Kalau tanya Tok Imam, tanya Tok Bila, tanya orang-orang jeruh ni, molek lah puasa dengan tak puasa, comel puasa lah kita kata. Tapi Nabi kita ni telah, orang kata, imam segala imam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi paling berilmu pengetahuan. Dia bukan sahaja orang panggil emosi lah, bukan sahaja tuk lebah lah, tapi adalah keilmuan, adalah syarak yang cerdik, yang penuh bijaksana. Dilarang. Kau tanya puasa dengan tak puasa, jangan puasa. Berbuka lebih baik. Berbuka itulah agamanya. Berpuasa orang panggil menyanggahi sunnah Nabi SAW. Jahil orang panggil, tidak erti syarak. Sebab puasa sebelum tempoh diperintahkan. Macam sembahyang jugalah, sembahyang teruk lagi lah. Tak masuk waktu sembahyang dah. Awak tak panggil lebah, awak panggil jahil. Tak masuk waktu dia sembahyang dah. Ataupun garik tambah 3, nak 5 lalu. Subuh tambah 2, barang 2. Bangun lengah-lengah 2. Buat 20 lagi. Kalau dah panggil lebah, awak panggil jahil. Tak erti hukum hakam. Jadi puasa sebelum diisytiharkan masuk waktu puasa, diisytiharkan hari puasa masuk Ramadan, maka jawabnya tak ada puasa untuknya lah. Apatah lagi puasa ni sifat dia ialah berjemaah, ialah berkerajaan. Kita tahu dalam bab hukum kerajaan. Kerajaan antaranya tugasannya ialah menentukan puasa orang Islam, menentukan raya orang Islam, menentukan haji orang Islam, menentukan jihad orang Islam, menentukan hudud orang Islam. Ni hukum kerajaan berlaku. Sebagaimana hudud qisas, ini hukum kerajaan lah. Hukum kerajaan mana kita tak boleh masuk campur. Dia tak buat dosa dia. Kita kalau boleh nak carilah orang-orang kerajaan yang memerintah yang boleh buat laksana hukum hudud. Tapi kalau dia tak buat, dosa-dosa dia. Kita jangan buat sendirilah, pergi kerak tangan belakang rumah, ataupun bawah rumah, ataupun surah kita sendiri pergi kerak tangan orang. Tak boleh. Puasa pun begitu juga. Dalam hadis kata, as-sawmu yawma yasumun, wal fitru yawma yuftirun. Dalam sebahagian hadis. Puasa ialah hari orang ramai puasa. Puasa ramai-ramai. Buka ialah hari ramai buka. Kena buka ramai-ramai, kena raya ramai-ramai. Jangan awak pandai sorang-sorang lah. Dia kata, tak percaya dah kerajaan jahat. Naik minyak semua. Puasa pun kita tak percaya ke dia lah. Dia isytihar puasa esok. Kita kata, dah hari ni dah puasa. Sayang apa ke dia, nipu sama dah. Kita kata, tak boleh lagu tu. Puasa kena ikut dia. Jahat baik pun percaya ke dia lah. Walaupun dia salah. Dia buat lebih-lebih kurang. Tapi setakat ni dah buat lebih kurang lah dalam bab ni jeruh. Bab ni tak ada kepentingan apa. Dia buat. Kalau dia menipu pun, salah-salah dia. Tak ada salah kita. Kita puasa hari kerajaan isytihar puasa. Kita raya pun hari yang kerajaan isytihar raya. Sebagaimana Jumaat, sebagaimana haji ni ada dalam kitab-kitab siasah syar'iyah. Kebetulannya mazhab kita Syafi'i kuat. Al-Ahkam Syar'i, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Karangan Al-Imamul Mawardi. Syekh Daud Fatani kita pun dalam kitab Miniyatul Musalli, hujung dia tu kitab imamah, kitab pemerintahan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad, kitab akidah, hujung dia ialah kitab imamah, tentang tanggungjawab kerajaan. Antaranya bab puasa ni lah. Puasa kena ikut kerajaan sungguh. Tak boleh buat seorang-seorang.
hari puasa, hari raya, hari Jumaat. Ini urusan kerajaan, urusan ramai-ramai orang panggil. Jadi tak boleh puasa awal sehari ataupun 2 hari dengan niat ihtiyat. Kerana orang panggil jahil. Illa rajulan kana yasumu sauman. Tetapi di sana ada pengecualian. Dengan sebab ada pengecualian ni dah mazhab kita Syafi'i kata hukum ni makruh walaupun nampak bekai. Mazhab lain tak sah tu. Ada mazhab mengharamkan, tapi mazhab kita Syafi'i oleh kerana ada pengecualian, pengecualian ini bukti bahawa perintahnya orang panggil perintah makruh. Pengecualiannya disebut khusus dalam hadis ini ialah orang yang dah biasa. Maksudnya orang yang biasa puasa sunat. Dia dah biasa puasa sunat hari Isnin. Dia dah biasa puasa sunat hari Khamis. Kebetulan hujung Syaban ni hari Khamis ataupun hari Isnin yang dia berpuasa, ataupun dia jenis puasa Nabi Daud, puasa sehari buka sehari. Itu pun sunat. Puasa Daud walaupun bukan syariat kita, tapi dinilai sunat. Dia dah biasa puasa. Ataupun ada satu lagi puasa hak mahal sekali lah. Hak ni mahal daripada Daud lagi. Iaitulah puasa umat Muhammad kita. Puasa Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya, dalam Al-Wasit, dalam Al-Basit. Kisah puasa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia orang puasa, qawwamatun sawwamah, orang yang rajin sembahyang, orang yang kuat puasa. Aisyah, Nabi kita meninggal, dia baru umur belah-belah ataupun baru awal 20. Muda sangat dia lah, janda muda lah. Dan diharamkan kepadanya dikahwini. Kerana dia ummul mukminin, ibu orang beriman. Ibu dari segi makanah, kedudukan, dan ibu dari segi hakikat je lah, tak boleh kahwin dengan dia. Jadi dia di zaman Nabi SAW tak puasa kecuali Ramadan. Dia tak puasa. Kerana kedudukannya dengan Nabi SAW lah. Dia bersedia untuk Nabi SAW, maka dia tidak berpuasa. Bahkan qada pun lewat. Orang tanya dia pasal perempuan jeruh ni, malu-malu mari tanya Aisyah. Dia kata apa hukum orang puan lewat-lewatkan qada? Kononnya malulah. Buat apalah kita ni malah ni, pokok malah kita nak buat lagu mana. Hak Ramadan tahun lepas tu, ni dah masuk Syaban dah, tak puasa lagi. 7 hari, 8 hari, 12 hari hak lepas tu tak puasa lagi qada. Aisyah kata akulah. Aisyah kata aku ni puasa lewat semua, qada lewat. Tapi bila wafatnya Nabi SAW, dia berpuasa dan tidak berbuka. Dia buka malam je lah. Dia orang panggil siyamud dahr. Puasa sepanjang tahun. Dia berpuasa. Ini Aisyah. Sehinggalah dia meninggal dunia. Tahun 53 Hijrah. Lebih kurang 40 tahun. Dia hidup tanpa Nabi SAW. Dia berpuasa. Ini kisah benar Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia ada keramat dia sendirilah. Aisyah ni pelik. Banyak keramat. Kita kata hebat Maryam. Sebenarnya hebat Aisyah radhiyallahu anha lagi. Dan dia semayang. Semayang tak berhenti-berhenti. Dia pernah baca ada seorang perempuan masuk bilik dia. Bilik dia itulah bilik Leni tu. Satu-satunya bilik di masjid Nabi SAW ialah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Tak boleh orang masuk masjid itulah. Iaitulah kubur Nabi SAW, kubur suami dia, kubur ayah dia, kubur Umar ibn Khattab. Itu bilik Aisyah. Aisyah, dia semayang tak berhenti. Siang semayang, malam semayang. Siang pun orang mari tengok dia, tak dia cakap pasal dia semayang. Ada setengah tu, dia mari jumpa Aisyah, dia tengok Aisyah semayang. Lalu dia pergi ke pasar. Dia ulang satu ayat. Balik ke pasar kawan ni, makan, minum, pasar apa, balik tengok. Dulu semayang. Tempat yang sama lagi. Dia masih di rakaat yang sama. Sembahyang. Dan dia berpuasa. Orang jenis ni tak ada masalah lah. Dia diberi kemaafan, diberi keuzuran untuk terus berpuasa. Tetapi ulama kita tambah lagi lah berdasarkan fiqhnya. Iaitulah orang yang ada qada. Lelaki qada, orang perempuan qada haid dia, nifas dia, maka dibolehkan. Walaupun hari syak, walaupun hari akhir dah, walaupun sehari 2 sebelum. Apatah lagi 15 lah, selepas tu boleh sangat.
ataupun orang yang ada nazar, boleh teruskan. Maka ini antara yang lebih aula, panggil mimbabi aula, daripada orang yang ada kebiasaan. Punca dilarang waktulah, iaitulah mengada-ngada, orang panggil. Menunjukkan bahawa Islam ni ittiba' labtida', kena ikut, jangan mengada-ngada. Mengada-ngada ni orang panggil kesalahan akidah, bukan salah syariat, salah akidah. Larangan ni larangan akidah. Iaitulah orang panggil menambah apa yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menakut tambah apa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Melayu kita tak sensitif bab bid'ah ni. Bid'ah salah besar sebenarnya. Apa salahnya? Salahnya orang panggil bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersangka buruk kepada agama Allah. Kita ingat agama tidak sempurna. Kita mari baru sempurna. Kita ingat Nabi tidak menyampaikan. Kita mari barulah molek, orang kata. Dan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar Rasul yang tidak sempurna, agama yang tidak sempurna. Ini orang panggil salah bid'ah. Bid'ah ni besar salah dia. Salah akidah orang panggil, iaitulah bersangka buruk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan agama sempurna sebelum kita lagi lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama. Dan Nabi SAW hari itu, hari Hajatul Wada', turunnya ayat Arafah ini. Nabi kata, ala hal balagh, adakah aku telah menyampaikan? Adakah aku telah menyampaikan? Umat kata, bala qad balagh. Ya, engkau telah menyampaikan. Ya, engkau telah menyampaikan. Lalu Nabi angkat tangan. Nabi kata, Allahumma fashhad. Ya Allah, tolong saksi bahawa aku telah menyampaikan. Bid'ah ni orang panggil, kita bersangka bahawa Nabi belum menyampaikan. Mari kita baru jadi comel lah. Agama dulu, zaman sahabat, zaman Nabi, tak molek lagi, tak matang lagi. Kita mari baru matang. Ni orang panggil sangka buruk. Sebab itulah mengada-ngada ini salah besar. Merosakkan akidah sebenarnya. Iaitulah sangka buruk kepada Allah yang mengutuskan Nabi. Nabi yang dianggap belum sempurna, sahabat-sahabat yang kita kata tak cerdik. Sejak kita mari baru cerdik, baru comel orang kata. Sebab itulah hadis ini mengajar kita supaya ittiba'un labtida'. Ikut, jangan mengada-ngadakan. Ini sifat agama lah. Sifat dunia tak ada masalah. Dunia boleh. Ibda' ni comel, orang panggil kreatif, orang panggil inovatif, orang panggil buat comel, buat sempurna. Ini Nabi sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih pandai dalam bab urusan dunia lah. Dunia jangan tanya aku. Kau tanya aku salah pula. Ini hadis yang mari apabila sahabat-sahabat ditegur oleh Nabi SAW. Tanya Nabi bab tanah khemur. Mana Nabi pandai? Kata, bagaimana Rasulullah, boleh ke nak tuk ni? Nak cantung debunga jantan betina ni? Dia kata janganlah. Nabi kata lak begitu je. Tiba-tiba dak buah setahun dak buah. Tak ada pokok buah tahu tu. Pasal kita tanya Nabi bab cantung pokok. Sahabat-sahabat kata, bagaimana ni Rasulullah, kita tanya mu ni. Habis tahun ni hak kita ni memang kaki buah kema sok modah, tapi dah mu mari kita tanyalah sepatah. Tiba-tiba mu kata dak raya. Dak raya mu tengok ni tahun ni tak ada hasil sikit habuk. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Jangan tanya akulah dunia. Dunia mu lebih pandailah. Nak buat lapu, nak buat rumah, nak buat jalan raya itu memang boleh sangat. Tapi jangan agama. Urusan agama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kullu amrin man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan benda-benda baru dalam urusan agama, maka jawabnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambut Ramadan ni, insya-Allah lah tekad kita tahun ni. Ramadan menurut sunnah Nabi SAW. Puasa sebagaimana puasa Nabi SAW. Qiyam sebagaimana qiyam Nabi SAW. I'tikaf sebagaimana perintah Nabi SAW. Kena mengaji apa ni, kena tahu ilmu pengetahuan. Bagaimana mereka lah
sebaik-baik puasa, mereka lah sebaik-baik iktikaf, mereka lah sebaik-baik Quran, mereka lah sebaik-baik qiyam. Ini ialah Nabi SAW dan para sahabatnya, sebaik-baik orang yang menghidupkan Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.